Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat tutorial untuk beginner bagi CIDS. Bagi yang cikgu-cikgu yang baru nak buat CIDS untuk ERPH. Okay, langkah pertama cikgu buka browser. Kalau dah biasa login, dia akan ada shortcut di sini, boleh terus tekan ASI model. Kalau tak ada, kena typekan CIDS. Okay. Jadi dia akan ada di sini collaborative instructional design system. Jadi boleh tekan di sini. Dia akan nampak paparan ni, collaborative instructional design system. Scroll ke bawah, boleh nampak ada bahagian login. Boleh login ikut username dengan password yang dah diberi oleh pegawai yang bertugas di sekolah cikgu. Kita login. Okay, sini ada beberapa button. Cikgu boleh try untuk tekan. Kalau PLC ni, di mana cikgu boleh nampak ada satu community guru dalam ni, daripada sekolah-sekolah lain, ada bahagian forum dan sebagainya. Okay, sini ialah SKPM G2. Okay, cikgu boleh try tekan dan lihat. Jadi kita hari ni nak buat ERPH, jadi kita akan tekan bahagian ni, laman utama mereka bentuk perancangan pengajaran untuk mencipta RPH, RPT, bimbingan dan penyediaan serta aplikasi lain. Okay, klik kat sini. Okay, cikgu boleh nampak di sini. Kalau cikgu dah ada, akan keluar nama dan sekolah cikgu. Okey, terus ke bawah, nampak di sini ada profile. So ada bahagian sunting profile. Sini boleh masukkan nama dan sebagainya, sekolah. Okey, bukan semua bahagian kita boleh edit hanya penyelaras saja yang boleh edit. Okey, itu adalah bahagian profile. Jadi hari ini kita akan buat permulaan untuk bina ERPH. Mesti ada buat jadual waktu dahulu. Jadi sebelum tu kita pilih bahasa, sama ada bahasa Melayu atau English. Kalau ialah sekolah yang menggunakan sekolah DLP menggunakan BI, kliklah BI. Okey. Ini saya nak tunjukkan contoh. Jadi kita klikkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Sekarang kita nak tetapkan waktu pengajaran. Cikgu kena sediakan jadual waktu lah supaya tak salah nanti. Okay, masukkan waktu sesi persekolahan bermula sehingga tamat. Cikgu lebihkan sikit. Contohnya kalau waktu balik ialah pukul 2 petang, boleh letaklah 2.30 petang contohnya. Okay, jumlah maksimum pengajaran sehari boleh letak maksimum lah. Letaklah 32. Kadang satu hari hingga 8 waktu, 9 waktu, letak 32. Lebih tak apa, jangan kurang. Hari persekolahan bermula ikutlah ikut negeri yang ni. Kalau di sini ialah Isnin hingga Jumaat ataupun Ahad hingga Khamis terpulang. Okey. Ini ialah Isnin hingga Jumaat. Okey, kita terus lihat ke bawah. Ini saya dah ada jadual waktu sebab tulis sini sudah ada list. Kalau yang belum ada jadual waktu, cikgu kena masukkan satu-satu setiap hari itu, setiap waktu dan kelas tu kena masukkan satu-satu. Okey, ini saya dah ada, jadi saya tunjukkan contoh. Di bawah sini, okey, ada bahagian kosong ni, cikgu mula masukkan. Contohnya, besarkan sikit lah ni, seperti ni. Okey, hari, contohnya hari Isnin. Hari Isnin, pilih kelas cikgu, contohnya kelas 3A, contoh kelas 3A. Cikgu mengajar bahasa, contohnya mengajar matematik. Cikgu klikkan matematik. Okey, sign matematik. Sini boleh kliklah matematik. Kalau matematik DLP lah. Kalau tak matematik matematik. Ni saya nak tunjuk contoh je. Jadi waktu mula, okey, cikgu boleh scroll kat sini masa dia.
Contohnya bermula pukul 8.30 pagi hingga pukul 9 9 pagi. 9.30 9.30 pagi. 9.30 pagi. Okey. Jadi memilih jumlah waktu kalau 8.30 hingga 9.30 ni ialah dua masa, jadi letakkan 2. Ini ialah satu RPH, maksudnya 2 masa sekali kan. Jadi letakkan 1 di sini. Okey. Jadi cikgu dah buat untuk hari Isnin. Okey. Kalau nak tambah untuk yang seterusnya, masa berikutnya hanya klik tambah. Okey, dan teruskan proses yang sama hari Isnin. Okey, seterusnya ada kelas apa kelas yang kedua hari tu. Contohnya ada kelas 1D. Okey. Mengajar subjeknya ialah contohnya ialah mengajar bahasa Melayu subjek dia ialah contohnya mengajar bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Waktu mula, okey, yang seterusnya cikgu sambunglah. Okey, masa dia. Okey. Ni kena hati-hati kadang masa dia dah terscroll lebih, dah sampai malam. Okey, tengok waktu kita ialah pagi dan petang lah. Kalau dah lepas pukul 12 tu dia akan masuk petang. Okey, katalah bermula pada pukul 9.30 pagi. Okey, tamat pada pukul 10 satu masa je. Jadi waktu pengajaran ialah 1 dan bilangan RPH pun 1. Jadi cikgu dah buat untuk hari Senin 2 kelas. Nak tambah lagi teruskan. Jadi cikgu ulang sampai habis sampai hari Jumaat. Okey. Selepas tu cikgu boleh paparkan jadual waktu. Sebelum tu simpan dululah. Simpan dulu dan cikgu boleh paparkan jadual waktu. Okey. Jadi saya nak tunjukkan jadual saya. Yang ni 2 ni bukan yang saya punya. Jadi saya hapus balik lah sebab saya nak tunjuk saja. Okey. Jadi contohnya saya simpan. Okey. Lepas tu berjaya tetapan telah dikemas kini. Paparkan jadual waktu. Okey. So ini jadual waktu saya untuk seminggu. Jadi cikgu boleh semak jumlah waktu seminggu berapa. 32 waktu. Okey, semak semuanya adalah betul. Kalau ada masalah dia akan keluar satu nota di sana ada masalah di bahagian mana. Jadi cikgu betulkan, saya akan dapatkan macam ni. So ini ialah jadual waktu. Jadi cikgu boleh cetak atau simpan dalam bentuk PDF. Kalau nak cetak pun boleh cetak. Kalau tak boleh tutup. Okey. Dah siaplah jadual waktu cikgu. Okey, sekarang kita nak buat nak cipta rekod baru. Contohnya cikgu belum ada lagi RPH, nak cipta yang baru yang pertama kali nak buat. Okey. Contohnya saya nak buat nama rekod bahasa Melayu. Okey. Bahasa Melayu. Okey, saya biasa di sini saya akan catatkan bahasa Melayu tingkatan berapa. Sebab yang ni untuk rujukkan kita tingkatan 4 ataupun nak tuliskan minggu di sini pun boleh untuk senang lihat minggu 41. Okey, kategori kelas ialah sekolah menengah. Tahap kelas tingkatan 4. Kategori subjek ini ialah bahasa, jadi klik bahasa. Pilih subjek bahasa Melayu. Okey, sekarang cipta rekod tekan klik cipta rekod. Okey. Rekod baru telah dicipta. Okey, ni nampak sini ada tulis bahasa Melayu tingkatan 4 minggu 41. Okey, minggu 41 ialah dari 26 hingga 30. Saya nampak tak betul dia punya tarikh dia. Kalau tak betul boleh klik kat sini. Klik dan ubah balik. Okey, minggu mana yang kita nak. Klik dan ubah balik. Selepas tu minggu pengajaran kita buat untuk setiap minggu yang RPH ni. Jadi minggu ni ialah minggu 41. Jadi klik 41.
Di 41 hingga 41 maksudnya kita buat RPH untuk 1 minggu. Lepas tu pemberitahuan ni ialah jika minggu tu ada peperiksaan dan sebagainya, kita boleh catat di sini, ataupun ada cuti-cuti perayaan. Okey, kalau tak ada apa biar kosong. Okey, bidang pembelajaran ini bidang apa? Contohnya kemahiran aspek seni bahasa, contohnya boleh klik. Okey. Standard kandungan, cikgu boleh pilih lah yang bersesuaian. Contohnya 4. Kalau boleh klik semua pun tak apa sebab saya nanti senang, tak perlu top up lah. Okey. Klik je semua. Okey. Okey, sampai 44 jadi klik semua. Okey, sekarang kita pergi ke bawah. Standard pembelajaran. Ini pun boleh klik semua juga. Kalau dia tajuk tu baru mula nak masuk tajuk tu, kita boleh klik semua, senang nanti kita nak apa, tak perlu bertambah-tambah lagi setiap minggu. Cikgu klik lah semua sampai habis. Okey. Lepas tu standard prestasi. Okey, ini huraian maklumat. Okay, ini cikgu kena ambil daripada sendiri punya, cikgu kena type ke apa ke dekat sini Objektif pembelajaran pun cikgu kena ambil daripada RPT cikgu ataupun di SKP dan boleh copy paste di sini. Cikgu copy daripada RPT, lepas tu tekan Ctrl V untuk paste. Dia tak boleh direct paste di sini, kena buat Ctrl V. Tekan Ctrl, tekan V Okey, lepas tu kalau cikgu nak tambah lagi, tekan tambah objektif. Kadang ada objektif lebih daripada satu, tambah. Okey, ni saya boleh nak tunjukkan satu contoh tepi, tunjukkan satu RPT supaya cikgu boleh copy. Contohnya saya punya ni macam ni. Ini saya punya DSKP. Okay. Saya letak di sebelah ni jadi okay. Contohnya kita nak buat objektif pembelajaran. Okay. Ini saya punya dalam BI sama je kalau cikgu gunakan DSKP cikgu. Jadi ini adalah bahagian objektif. Lagi contoh 1.21, cikgu tekan right click pergi copy. Lepas tu pergi balik ke bahagian objektif di sini. Cikgu tekan Ctrl V. Okey, jadi dia akan masuk macam ni. Dia tekan 2 kali. Okey. Boleh kalau nak padam highlight kan dan tekan backspace. Tak, ini dia dah masuk dah objektif kat sini. Okey. Jadi kalau nak tambah, tekan je button tambah. Okey, dia akan keluar yang kedua. Jadi boleh ulang cara yang sama, pergi copy di sini objektif yang cikgu nak tu. Okey. Copy sini. Cikgu tak boleh terus copy. Kalau cuba copy, paste sini pun boleh lah ikutlah mana kalau dia boleh. Kadang-kadang dia tak boleh. Kalau tak boleh tu Ctrl V lah. Ctrl V dan paste di situ. Okay. Dan seterusnya boleh tambah lagi kalau nak
Ini yang kriteria kejayaan ni, yang ni cikgu kena buat sendiri lah, berapa orang, pencapaian, boleh buat apa, pencapaian pelajar lah untuk RPH tu. Okey, boleh buat apa, berapa peratus dalam berapa minit contohnya, itu kriteria kejayaan. Okey, boleh tambah lagi dan cikgu kena tekan button simpan. Okey, jadi kalau simpan, tengok apa jadi ya. Okey, maksudnya cikgu dah berjaya, maksudnya rekod tu dah ada lah. Okey, kita teruskan kepada bahagian berikutnya, profil pelajar. Saya besarkan balik. Okey, di sini boleh taipkan kesediaan pelajar, sama ada pelajar dah pernah belajar atau tidak sebelum tu, ada pengetahuan asas tentang topik, cikgu klikkan. Okey, yang ciri pelajarnya tak perlu buat apa-apa lah, terus simpan. Cikgu ikut je seterusnya, hanya klik apa yang kita nak buat seterusnya. Okey, yang ni ialah media yang kita nak gunakan. Kalau dalam sesi tu, dalam RPH mingguan tu, cikgu ada nak gunakan model. Okey, boleh klik model. Ini boleh klik banyak-banyak, tak ada masalah. Okey, kalau ada video, masukkan klip video. Okey, kalau ada buku teks, masukkan. Okey, lembaran kerja. Okey, apa saja boleh masukkan banyak-banyak, sebab nanti boleh pilih yang mana nak guna. Okey, elemen. Okey, ada animasi, elemen teks. Okey, macam-macam boleh masukkan. Okey, komposisi. Okey, pelbagai item kecil yang dipecahkan seperti objek latar belakang ni tak perlu pun tak apa. Okey, simpan. Okey, cikgu simpan. Okey, seterusnya mengintegrasi, cikgu klik je apa yang berikutnya. Okey, apa model yang digunakan? Okey, model apa cikgu gunakan? Mendengar untuk apa, cikgu klik je sini. Okey, bahan untuk penyoalan, mendengar untuk melaksanakan aktiviti, mendengar mencatat isi penting. Okey, klip video untuk apa? Klip video untuk mendengar untuk perbincangan, ataupun mendengar untuk jawab soalan ke, mendengar untuk mencatat nota ke, cikgu klik. Buku teks untuk apa? Untuk sebagai rujukan pengajaran. Okey, dan lain-lain. Peta pemikiran kalau ada, cikgu masukkan juga. Okey, apa dia peta pemikiran dia? Apa guna? Untuk apa? Sebagai rujukan, sebagai aktiviti ke? Okey, lembaran kerja untuk apa? Okay, untuk jawab soalan, contohnya menyelesaikan masalah. Okey, untuk latihan dalam bilik darjah, itu lembaran kerja. EMK, elemen merentas kurikulum, contohnya cikgu boleh masuk nilai murni. Kalau ada sains teknologi boleh masukkan. Okey, EMK ya. Lepas tu klik button simpan. Okey, menyesuaikan kemahiran. Apa tema tema apa? Contohnya tajuk berkaitan dengan global ataupun alam sekitar, jadi masuk literasi alam sekitar. Kemahiran belajar, penyelesaian masalah. Okey, ada tentang komunikasi atau kolaborasi yang boleh masuk. Kemahiran hidup kerjaya. Okey, inovasi ke, bekerja secara kolaboratif, contohnya. Kemahiran maklumat, boleh buat literasi media. Okey, kemahiran arah sendang, ni biasanya mengetahui, memahami, mengaplikasi. Okey, kemahiran aras tinggi boleh masuklah kalau ada penyelesaian masalah. Okey, menganalisis, membuat keputusan, ni semua kebat. Kemahiran proses sains, kalau ada buat berkaitan dengan sains, semuanya sains dan matematik lah yang ni menggunakan ruang, hubungan masa, berkomunikasi. Ini lebih kepada yang buat eksperimen dan sebagainya lah, meramalkan. Okey, lepas tu simpan. Kalau tak ada, cikgu boleh biarkan kosong bagian tu. Okey, mengaplikasi alat berfikir yang kita gunakan dalam minggu tu. Kita nak guna apa? Ada nak guna peta minda tak? Peta konsep? Ada tak carta? Okey, klik lah. Banyak-banyak pun tak apa, sebab nanti boleh pilih.
Taxonomy Bloom, boleh masukkan memahami, mengaplikasi, okey, dan sebagainya. Yang ni di Bono ni sebenarnya tak masuk pun tak apa, biasanya mempertimbangkan semua faktor lah nak buat keputusan. Kaedah teknik pendekatan, okey, ni boleh pilih apa teknik ni, pendekatan abad ke-21 tu. Okey, banyak kalau contohnya gallery walk minggu tu nak buat, masukkan. Okey, ada gunakan hot seat, okey, masukkan. Okey, idea rush. Okey, ni semua adalah pendekatan abad ke-21 yang cikgu boleh gunakan sepanjang PDP minggu tu. Lepas tu boleh simpan. Kalau ada lagi ekstra nak tambah, boleh tambah. Okey. Dan menerapkan nilai nilai pengajaran. Okey, apa nilai? Contohnya menghormati bantu-membantu. Okey, semua ni boleh masukkan ikut kesesuaian, bertanggungjawab. Okey, berjimat cermat, kerja berpasukan. Okey, literasi civic, contohnya kebersihan, kesihatan. Okey, mungkin semasa mengajar tu ada diterapkan amalan menghormati guru dan sebagainya, tambah. Okey, dan simpan. Okey, membentuk item. Yang ni ialah contohnya kamera fikir aras rendah. Okey, perkara berkaitan dengan topik. Okey, contohnya menyebut semula fakta. Okey, memberi jawapan berdasarkan isi penting. Kalau kebat punya apa? Dapat menilai jawapan, memberi pendapat. Okey, mampu membuat ramalan. Okey. Lepas tu jenis pentaksiran yang cikgu nak buat formatif, masukkan je sumatif. Kalau ada PBD, klik PBD. Okey. Pembelajaran digital kalau ada. Okey, kaedah pentaksiran macam-macam boleh buat latihan dalam talian macam Google Form ke. Okey, latihan bertulis. Okey, lisan, pemerhatian. Okey. Lepas tu untuk aidingan pengajaran, cikgu boleh tukar tetapan sama ada nak berapa langkah. Kalau ini set induksi kita ada 3 langkah dan penutup. Kalau saya ni dah cukup lah ni. Okey. Lepas tu kita boleh simpan. Okey. Maksudnya kita dah siapkan. Sekarang dia dah masuk hijau macam ni. Maksudnya kita dah boleh mula sunting mingguan punya habis. Okay. Sekarang pergi balik kepada page yang tadi yang ni. Okay. Dia dah keluar macam ni. Maksudnya MIW kita dah ada dah. Sebab tadi saya minimize kalau letak memang automatik akan keluar lah. Jadi contoh aspek bahasa, katalah saya nak mengajar, saya nak buat DLP nak create DLP. Jadi kita akan create DLP, nampak tak di sini cipta RPH. Okey. Jadi mula-mula kita tekan dulu kelas mana ikut jadual kita. Tadi jadual kita dah buat, jadi bila tekan tu automatik dia akan keluar macam ni. Okey. Jadi contoh saya klik kat sini. Okey. Tapi di sini sebab dia tak sama aras, jadi saya tak boleh lah buat kan. Jadi kalau cikgu dia sama aras, bila cikgu tekan automatik ini akan hilang dan cikgu boleh cipta RPH. Cipta RPH. Okey, bila cikgu cipta RPH, nampak di sini. Okey, dia ada tarikh, cikgu boleh klik ikut mingguan. Contohnya hari Isnin 26 hari bulan 10. Masa pukul berapa? Contohnya pukul 8 tadi 8.30 sampai pukul 9.30 8.30 hingga 9.30. Masa. Okay, nampak tak? Ni yang cikgu dah masukkan tadi, semua dah ada di sini. Okay. Semua dah ada di sini. Jadi cikgu boleh pilih. Contoh di sini profil pelajar belum ada. Profil pelajar belum ada. Jadi kita boleh tekan untuk masukkan profil kelas tu. Tekan saja di sini. Okay, dia akan keluar.
profil pelajar di sini nampak dah pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang topik ni. Ni baru tekan balik tadi. Patut tadi kena simpan dulu baru boleh edit. Okey, bagi masa kita masuk balik tadi. Saya masuk je satu sebarang masa, saya ingat tunjuk je. Okey. Okey, dua masa. Okey, cikgu scroll ke bawah, nampak tak di sini? Ini cikgu kena buat. Bahagian ni kita panggil dia punya RPH lah. Okey, jadi yang pertama set induction. Okey, katalah cikgu ambil masa 10 minit. Okey, apa aktiviti yang cikgu nak buat? Ini biasanya kalau saya rujuk kepada DSKP. Kalau untuk DSKP yang baru, dia ada bahagian aktiviti di sini Jadi cikgu boleh ambil lah daripada sini, boleh copy dan sebagainya. Ataupun cikgu ada idea-idea lain yang digunakan semasa set induction, maksudnya ada tunjuk video dan sebagainya, cikgu kena type kat sini. Okey, cikgu kena type lah. Video ke. Okey. Okey. Maksudnya apa pelajar buat masa ni? Okey, menonton video, okey. Apa-apa lagi lah yang apa cikgu lakukan menggunakan apa-apa model ke apa, cikgu catatkan di sini. Okey. Okey, cikgu buat semua perkembangan dia. Ini langkah 1, perkembangan dia berapa minit cikgu nak, contohnya 20 minit. Okey. Langkah kedua nak ambil masa 25 minit. Okey, kalau langkah ketiga tak ada, cikgu boleh antik kan. Okey, plus penutup 10 minit contohnya. Okey, tengok jumlah di sini Ini dah lebih saya adjust balik Sebab tadi 60 minit kan. Jadi 20. So nampak jumlah dia ialah 60 minit. Jadi cikgu kena masukkan semua perkembangan dia, apa cikgu buat, buat discussion, buat aktiviti perbincangan, semua kena catat di sini. Okey. Ini yang jenis media tadi yang cikgu dah select dari awal. Jadi kita boleh simpan RPH. Okey. Jadi bila cikgu simpan, jadi kita akan nampak RPH kita bawah ni. Okey, RPH kita dah ada ni. Sebab kita tak edit lagi kan tadi. Jadi anggap inilah kita punya RPH-nya. Okey. Jadi cikgu boleh sunting balik RPH tu jika mahu. Kita boleh sunting RPH, nampak tak? Bila kita sunting, jadi kita boleh edit balik mana-mana standard kandungan yang kita tak mengajar minggu tu. Contohnya kita hanya nak buat 2 saja. Ni boleh antik kan. Lepas tu standard pembelajaran yang tak berkaitan tu semua kita boleh antikkan dulu. Okey. Lepas tu ini Okay. Dan cikgu set lah semua. Cikgu boleh simpan balik RPH. Okay. Jadi nampak tak ada lah, sikit je lah. Maksudnya untuk slot tu saja. Okay. Kalau ada lagi nak edit, sunting lagi RPH. Contohnya nak edit bahagian-bahagian lain, nampak tak sini. Contohnya kelas tu hanya nak gunakan buku teks, tak mau guna video. Jadi boleh antik. Guna buku teks saja. Okey, lembaran kerja. Ini masih tak ada. Lepas tu integrasi item pembelajaran. Cikgu boleh katalah tak ada video, okey, antik video. Hanya cikgu explain saja. Okay, yang lain tu kalau sesuai tinggalkanlah, kalau tak antik baliklah. Ni pun sama, cikgu pilih. Okey. Ikut kesesuaian pada bahagian tu. Ni contohnya kalau tak ada HOTS, okey, boleh antikkan antikkan dia balik. Okey, kemahiran proses sains tak ada, okey, antik. Okey, antikkan. Okey, contohnya alat hanya ini semua tak ada, okey, alat berfikir semua tak ada guna, antik. Okey, tak sana belum ada di Bono tak ada contoh. Ini semua tak buat, okey, antik. Lepas tu ni semua nilai ada, okey, biarkan. Okey. Dan akhir sekali membentuk item di sini. Ini semua mungkin ada.
kebat, tengoklah ya yang mana sesuai cikgu boleh masuk, dapat menilai jawapan contohnya. Lepas tu cikgu ada nak buat PBD semasa tu. Okey. Lepas tu kaedah pentaksiran macam mana, contohnya latihan bertulis sahaja. Okey. Cikgu simpan balik. Maksudnya cikgu boleh je beberapa kali nak edit RPH cikgu tu sampai cikgu rasa berpuas hati. Okey, kita simpan. Okey. Okey. Okey, ni dah simpan. Okey, nampak kita dah buatkan satu RPH yang bersesuaian dengan slot hari tu. Lepas tu untuk semak balik, cikgu pergi balik ke buka rekod. Cikgu boleh check balik RPH kita tu ada kat situ. Okey. Contoh saya punya ni dalam bahasa Inggeris, jadi cikgu kena check file cikgu lah sama ada tak. Kalau dia ada di situ, dia akan tunjukkan macam ni. Okey, ada minggu dia, okey, subjek dia, okey. Lepas tu kelas, tarikh, semua dia akan keluar tarikh macam ni. Ni button di sini ada salin, kongsi, hantar untuk pengesahan dan hapus. Okey. Contohnya kalau cikgu dah siap semua RPH, dah lengkapkan, dah buat refleksi dan sebagainya, cikgu boleh hantar untuk pengesahan. Okey. Contoh yang ni kalau nak hantar pengesahan, tekan saja hantar pengesahan. Sini dia akan tanya nak pilih semua atau nak hantar sikit, sahkan penghantaran. Pilih semualah sebab kita nak hantar semua, sahkan penghantaran. Okey. Cikgu boleh ulang semua. Lepas tu untuk minggu depannya, katalah cikgu nak untuk RPH yang baru, untuk minggu yang baru, cikgu tak perlulah setiap kali nak cipta rekod, cikgu boleh salin saja. Contohnya yang ni saya salin je ni ke minggu depan sebab jadual tak sama tak berubah. Jadi kita tekan salin. Nampak tak dia keluar tarikh. Okey. Jadi katalah untuk minggu yang satu lagi minggu satu lagi ialah bulan November. Isnin ialah 2 hari bulan. Jadi cikgu tekan 2 hari bulan. Lepas tu sini November 2 hingga 6. Okey. Dan cikgu tekan salin. Okey, dan berjaya disalin, tutup. Okey, semak balik, buka rekod. Okey, buka rekod. Nampak tak minggu yang berikutnya saya dah salin. Okey, saya dah salin dia punya minggu dah. Okey. Jadi tadi ni yang ni bahasa Melayu tadi saya buat tu. Okey, ni saya dah salin ke minggu yang berikutnya. Okey. Lepas tu cikgu dah ada ni, minggu yang tersebut cikgu hanya tukar sahaja tarikh dia. Contohnya 3F ni RPH 1. Okey. Jadi tarikh dia nak ubah, jadi cikgu pergi ke sunting RPH. Okey, tekankan kelas, dah ada dah. Okey, masukkan tarikh yang baru. Contohnya November 2 hari bulan. 2 hari bulan, dan cikgu belum nak buat apa-apa lagi, cikgu hanya simpan dulu. Okey, simpan. Okey, sekarang kita buka balik rekod. Tengok di sini RPH tu tarikh dia dah ubah jadi 2 hari bulan 11, iaitu minggu yang baru tu lah. Okey, jadi cikgu boleh ulang yang sama. Maksudnya bukan setiap kali kita nak kena cipta rekod baru. Kalau kita satu minggu tu dah siapkan RPH, jadi kita hanya boleh salin ke minggu yang berikutnya. Jadi tak perlulah nak ulang benda yang sama. Jadi hanya tukarkan dia punya standard kandungan dengan
apa semua tu lah yang berkaitan dengan objektif dan sebagainya, hanya ubah tu ya sahaja. Okey, jadi tak perlu setiap kali nak cipta rekod jadi lambat ya. Kalau kita salin dan semua dah ada, jadi dia akan jadi lebih cepat. Okey. Jadi kalau semua dah siap, kalau RPH dah lengkap, macam tadilah, samalah cikgu boleh hantar untuk pengesahan kepada pegawai yang sepatutnya. Okey. Kalau cikgu nak kongsi pun boleh. Kongsi ni maksudnya cikgu boleh kongsi dari sini dengan cikgu-cikgu lain pun boleh tengok RPH cikgu. Okey, jadi itu sahajalah. Itu sajalah untuk RPH tutorial CIDS. Saya pun masih belajar, jadi saya hanya nak berkongsi pengalaman saja, terutamanya bagi yang baru saja nak mula buat CIDS. Okey, bye. Assalamualaikum.